أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون Apa yang dimaksudkan dengan haram? السحاب Menurut وحسن ulama fiqh, رفيع. haram ni terbahagi kepada dua. Satu, yang pertama dari segi batasan dan kandungan. Maksudnya, haram ni memang betul-betul kita kena tinggalkan. Kalau yang kedua pula, dari segi bentuk dan juga sifat dia. Baik, sekarang ni apa pula maksud haram dari segi istilah? Haram dari segi istilah ni ialah haram yang memang kita kena tinggalkan ataupun kita tak boleh buat. Itu dikatakan haram dari segi istilah. Ataupun suatu perkara yang dituntut oleh syarak agar dia ditinggalkan secara tegas. Maknanya kat sini, kalau seseorang tu dia melakukan sesuatu perkara yang Allah larang dan dia juga dianggap sebagai penjenayah, kerana penjenayah juga bukan hanya setakat yang kita lihat pada hari ini, tetapi ianya juga boleh dikategorikan di dalam agama, iaitu melakukan sesuatu perkara yang Allah tak suka. Selain daripada itu juga, orang Arab mengaitkan istilah haram ni dengan perkataan kabid, yang mana kabid ini adalah perkataan khusus yang membawa makna semua perkara yang melibatkan seperti kotor, najis dan tidak suci. Dalam masa yang sama juga, haram ni boleh dikaitkan macam perkara-perkara yang haram seperti yang saya katakan sebelum ini, seperti mencuri, menipu dan sebagainya. Okey, contoh perbuatan haram li zatihi ni ialah zina, kahwin dengan mahram, makan bangkai dan sebagainya. Maka bagi pelakunya akan mendapat dosa atau hukuman dan ia tidak boleh menimbulkan sesuatu kesan hukum syarak. Contoh, harta yang dicuri tidak akan menyebabkan pemilikan. Kenapa begitu? Syarak kadang mengharuskan suatu perbuatan haram li zatihi ini kerana darurat, terutama untuk menjaga 5 perkara daruri. Yang pertama ialah agama, yang kedua ialah nyawa, yang ketiga agama, yang keempat maruah, yang kelima ialah harta. Apa itu muharram lil arid? Muharram lil arid adalah hukum yang pada asalnya adalah suatu perkara yang dibolehkan dan dituntut kerana memiliki kebaikan yang jauh lebih banyak daripada keburukan, serta tidak boleh memberi sebarang kemudaratan kepada manusia. Namun begitu, hukum bagi perkara tersebut kemudiannya berubah menjadi haram atas sebab faktor luaran ini. Sebagai contoh, hukum melakukan transaksi jual beli adalah harus namun haram apabila dilakukan suatu azan berkumandang. Alasannya ialah kerana berlakuannya pada waktu tersebut akan menyebabkan kelewatan melakukan solat fardu. Kita tahu yang pada sepatutnya apabila kita mendengar azan berkumandang, apa yang boleh dilakukan kita sebagai umat Muslim adalah bersegera dalam mengambil wuduk dan bersiap sedia untuk melakukan solat fardu tersebut. Okey, sebagai contoh lain, begitu juga dalam proses jual beli, di mana kita tahu dalam proses jual beli juga terdapat unsur penipuan, iaitu riba. Dalam Al-Quran, Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 279, di mana fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ra'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Di mana maksudnya Allah berfirman, oleh itu kalau kamu tidak melakukan perintah menjauhi riba, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah SWT dan Rasulnya, akibatnya kamu tidak selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah modal harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa
dan kamu tidak dizalimi oleh sesiapa. Nabi SAW juga menyatakan dengan tegas tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala sebentar tadi yang telah saya nyatakan, di mana mengenai mereka yang terlibat dalam kancah riba. Abdullah Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, li'anwahu akala riba wa mu'kilahu wa syahidahu wa kitabahu. Maksudnya, Allah melaknat pemakan riba, wakilnya, saksinya dan penulisnya. Okey, berkenaan perkara yang dihukumkan sebagai haram lil arid ni, ada beberapa para ulama berselisih pandangan untuk menentukan sejauh mana kesan yang terhasil jika perkara tersebut dilakukan oleh seseorang. Okey, menurut segolongan ulama, perkara atau perlakuan haram lil arid masih boleh memberikan kesan yang perlu diambil kira. Okey, untuk lebih kefahaman, saya sertakan dua contoh. Okey, yang pertama kita lihat dari segi pemakanan. Okey, sebagai contoh, ayam. Ayam adalah makanan haiwan yang halal kita makan. Okey, tetapi jika cara penyembelihan adalah cara dan kaedah yang haram, maka jatuh hukum haram baginya ke atasnya. Adapun dengan cara penyembelihan itu dengan cara yang betul dan kaedah yang betul, tetapi jika kita membelinya dengan menggunakan duit atau pendapatan dari sumber yang haram, maka jatuhlah hukum haram ke atas kita untuk memakan ayam tersebut. Okey, contoh yang kedua kita lihat daripada segi solat dan pakaian yang dirampas atau dicuri. Okey, perbuatan ini asalnya diharuskan, tetapi telah disertakan dan perbuatan lain yang memudaratkan. Okey, di sini kita dapat pelbagai pendapat dari ulama-ulama. Okey, antaranya kita lihat dari ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, yang di mana dikatakan bahawa pakaian yang dicuri dikira sebagai pakaian haram, dan bersolat dengan memakai pakaian yang haram adalah sah tetapi ditegak. Manakala dari mazhab Hanafiyah pula mengatakan bahawa solatnya sah namun hukumnya karahah at-tahrim, yang bermaksud makruh yang mendekati dengan haram. Manakala mazhab Hanabilah pula mengatakan bahawa solat dengan pakaian yang haram adalah tidak sah, sebagaimana solat seorang lelaki memakai pakaian yang berlandaskan sutera. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baiklah, kita pergi kepada pengamalan haram asailah lizatihi dalam Al-Quran. Untuk kita tahu, haram lizatihi ini adalah sesuatu yang tidak diisytiharkan pada asalnya. Sekiranya sesuatu yang haram lizatihi dilakukan, maka perkara tersebut adalah terbatal dan tidak membawa sebarang kesan ataupun maksud yang baik. Contohnya perbuatan riba. Islam mengharamkan riba. Memandangkan berat tentang perbuatan riba dalam kegiatan ekonomi dan pengharamannya amat tegas. Jadi maksudnya bagi umat Islam, sikap memusuhi riba ini semakin bertambah kuat dan menyeluruh apabila sampainya wahyu Allah SWT ni kepada Rasulnya. Wahyu itu menerangkan kesannya bala yang akan menimpa mereka yang mengamalkan sistem riba ini apabila dibangkitkan di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ke-160 sehingga 161, Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, maka disebabkan kezaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik dan dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan kerana mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan kerana mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu sikap yang pedih. Berhubung dengan soal hukum riba, semua orang dalam pengurusan peminjaman adalah terlibat dalam kegiatan riba. Jadi, pengamalan riba ini terlibat dalam peminjaman.
Oleh itu, mereka itu terdiri daripada peminjam, penerima hutang dan juga mereka yang mengendalikan pinjaman itu sendiri. Dalam Islam, hukum riba adalah jelas dan merupakan dosa besar dan tidak dapat dipertikaikan lagi. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Perihalilah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Pengamalan haram li zatihi menurut Al-Quran. Yang seterusnya adalah hukum membunuh diri. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-33, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Jelas dinyatakan dalam surah Al-Isra secara umum bahawa membunuh tanpa alasan yang benar adalah haram, dan ini juga termasuk dengan perbuatan membunuh diri sendiri. Malah orang yang membunuh diri sendiri ini diberikan ancaman azab di akhirat. Imam Al-Nawawi menyatakan bahawa orang yang membunuh dirinya yang sesuatu, maka dia akan diazab seperti mana dia membunuh dirinya di dalam neraka, dan dia tidak akan masuk ke syurga melainkan dirinya Muslim. Pengamalan, jika kita tengok di setiap negara pasti akan ada yang bunuh diri disebabkan apa? Disebabkan sesuatu masalah yang tidak dapat ditangani. Inilah termasuk daripada haram li zatihi, pengamalan haram li zatihi, iaitu membunuh diri. Seterusnya, haram li zatihi berdasarkan Al-Quran, contohnya perbuatan penzina yang berzina. Hukuman kepada penzina terbahagi kepada muhsan dan bukan muhsan. Muhsan berarti lelaki atau perempuan yang telah berkahwin dan pernah berkahwin dengan akad yang sah dan telah melakukan persetubuhan. Manakala bukan muhsan ialah lelaki atau perempuan yang belum berkahwin, yang belum pernah berkahwin melakukan perzinaan. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan perbuatan zina ini di dalam surah An-Nur ayat yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في الدين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة minal mu'minin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud penzina perempuan dan penzina lelaki, rotanlah masing-masing kedua-duanya sebanyak 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada kedua-duanya hingga mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebahagian orang-orang yang beriman. Jadi firman Allah dalam surah An-Nur ini ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahawa perbuatan zina ini adalah haram. Perbuatan zina ini bila ada berlakunya perzinaan, maka sebatlah dengan hukuman 100 kali, iaitu hukuman 100 kali bagi penzina ghairu muhsan. Ini adalah daripada haram li zatihi menurut Al-Quran, iaitu penzina yang melakukan zina adalah haram dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada topik yang akan membincangkan tentang menghalalkan perkara yang diharamkan, iaitu menghalalkan zina, menghalalkan riba, menghalalkan nikah mut'ah, menghalalkan jual beli, atau dalam arti kata lain iaitu memindah hukumnya daripada yang sebenarnya bagaimana yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Perbincangan setiap bahagian ini adalah berpandukan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Seterusnya adalah golongan yang menghalalkan haram.
Baiklah, Islam adalah agama yang menjaga fitrah kemanusiaan. Islam juga tidak menghalalkan perkara yang mendatangkan kemudaratan kepada manusia dan tidak mengharamkan perkara yang memberi kemaslahatan kepada manusia. Barang yang haram semuanya buruk, tetapi yang satunya yang lebih buruk dari yang lain, dan yang halal itu semuanya adalah baik, tetapi sebahagiannya lebih baik pula dari yang lain. Menghalalkan perkara yang haram ini juga termasuk dalam perbuatan syirik, kerana antara dosa besar yang menyebabkan murtad dan kufur lagi jauh syahadat ialah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub dalam firman-Nya, iaitu yang bermaksud, dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan pernah berjaya. Mereka hanya mendapat sedikit kesenangan di dunia dan mereka pula akan beroleh azab, seksa yang tidak terperi sakitnya. Maksud menghalalkan yang haram ini juga membawa makna menukar hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran dan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana yang dijelaskan dalam ayat ini. Seterusnya adalah ruksah dalam perkara yang haram. Islam melarang untuk melakukan perbuatan yang haram, termasuk perkara yang membawa kepada haram, perkara yang membantu kepada perlakuan haram, maka hukumnya adalah tetap haram. Tetapi Islam tidak begitu zalim, dan sebagai agama yang prihatin, Islam prihatin terhadap kehidupan setiap orang yang beragama Islam. Maka dalam keadaan yang sangat terpaksa, seseorang Muslim itu boleh melakukan yang haram sekadar untuk menjaga dirinya daripada kebinasaan dan tidak pula melampaui batas, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Ayat ini diulang sebanyak 4 kali ketika menyebut masalah makanan-makanan yang haram. Mengikut ayat ini, para ahli fiqh menetapkan satu kaedah, iaitu keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang. Baiklah, rumusan daripada segala perkara yang di atas ialah dalam menentukan halal dan haram, seseorang itu perlu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, seterusnya kepada ijma' ulama, dan diwajibkan memberikan dalil khusus mengenai apa yang hendak dihalalkan, sama ada dalam bentuk makanan, perilaku atau apa sahaja, selagi mana ia tidak menyalahi hukum syarak. Dari erti kata lain, seseorang yang suka mengada-adakan sesuatu yang berpaling dari agama Allah ialah seseorang yang lebih menurut Al-Quran dan Al-Sunnah. Selain itu, bagaimana seseorang mukmin dan menjalankan hukum Allah sempurna mungkin, kerana sebagai mukmin yang sejati adalah penggerak kepada hukum. Maka dengan itu berbaliklah seorang Muslim kepada Al-Quran dan Sunnah jika dalam kesulitan maupun kekeliruan dalam mengupas topik menghalalkan yang haram. Ini jelas banyak tertumpu pada kehidupan global yang makin hari semakin menyimpang jauh dari ajaran agama dan bersifat liberal. Baiklah, itu sahaja untuk kesimpulan dari bahagian menghalalkan yang diharamkan. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me that one day I'll be there with you. And now that we're here, feeling so good,